Okay ni. Dah buat ke belum ni? Soalan nombor 1 ni. Dapat tak jawapan? Respon nombor 1. Apa jawapan dia? Respon. Ada siapa dalam ni? Dalam ni ada Dafina, nombor 1. Apa jawapan nombor 1? Satu per 3. Okey, betul 1/3. Okey, Puan Salmi membeli 15 paket buah apple. Okey, dia beli apple 1 biji 80 sen. Okey, dia beli 1 biji apple 80 sen. So ada 15 paket apple. Okey, dalam setiap paket, dalam satu paket tu ada 6 biji apple. Tapi 2 biji apple telah rosak. So hitung keberangkalian apple yang rosak dalam setiap paket. Okey, maksudnya dalam paket ni, dalam setiap paket, dalam satu paket tu ada 6 apple 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 apple. Tapi 2 apple telah rosak. Ni rosak. Okey, 2 apple telah rosak. Dia nak keberangkalian apple yang rosak. Jadi apple yang rosak ada berapa dalam satu paket ni? Ada 2 kan? 2 apple rosak per dengan semua apple 6. So 2/6 kena bagi pecahan termudah. Dapatlah berapa? 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. So 1/3. Betul lah jawapan dia 1/3. Siapa jawab 1/3? Okey, betul. Faisal dengan apa dah final? Okey. Next. Berapakah keberangkalian apple yang elok yang dibeli oleh Puan Salmi? Okey. Keberangkalian apple yang elok yang dibeli oleh Puan Salmi. So, jangan. Apa jawapan dia? Dah jawab dah. Soalan ni dah jawab ke? Respon. Okey, 2/3. So kalau 1/3 ni yang rosak, okey, apple yang rosak. So yang tak rosak tu dia punya balance dia lah. Yang selebihnya tu kalau 1/3. So yang tak rosak tu nanti kamu kamu tolakkan je. Nak tolak macam mana? 3/3 tolak 1/3 dapat 2/3. So 2/3 ni lah keberangkalian apple yang tak rosak, okey, yang masih elok. Boleh? Dapat 2/3. Okey. Next, apa lagi? Ada lagi tak soalan? Tu je ke soalan cikgu? Bukan ada banyak soalan ke? Soalan C ada soalan C kan? Mana pergi soalan C cikgu? Oh ni. Dia pula hilang kat situ. Okey ni. Sekejap. Okey, berapakah harga minimum sebiji apple yang Puan Salmi harus jual agar tidak mengalami kerugian? Okey, kejap cikgu buat balik. Siapa dapat tak jawapan C? RM1.20. Okey, RM1.20. Betul. Okey tak, cikgu nak patah balik yang soalan B ni. Okey, yang soalan B ni. Kan keberangkalian apple yang elok kan cikgu kata tadi apa? Kalau rosak 1/3, so yang tak rosak nanti kamu tolakkan je.
3/3 tolak 1/3, dapatlah 2/3. Ataupun kamu boleh buat cara jalan yang panjang. Panjang sikit lah jalan dia. Okey, maksudnya kamu kena carilah apple yang elok. Tadi, okey. Sekarang ni satu paket ada 6 apple kan. Satu paket ada 6 apple. Dia beli 15 paket. So kalau 15 paket semuanya ada berapa apple? Cuba kira. Satu paket ada 6 apple. Okey, kalau 15 paket semuanya ada berapa apple? 15 darab 6. 15 darab 6 dapatlah 90 apple. Kan? Okey, so ada 90 apple semuanya. Sekarang ni satu paket ada berapa apple yang elok? Yang elok, yang tak rosak ada 1, 2, 3, 4 kan? Ada 4 apple yang elok. Okey, 4 apple elok. So kalau 15 paket ada berapa apple yang elok? So kamu darab je. 15 darab 4 dapatlah 60 kan? 60 apple yang elok. Okey. Jadi dia nak keberangkalian apple yang elok. So semua apple yang elok ada 60. Okey, per dengan semua biji apple tadi dah kira 90. So kamu pemudahkan 6/9. Pemudahkan dapat apa? 6 bahagi 2. 6 bahagi 3, 2. 9 bahagi 3, 3. 2/3. So dapat juga jawapan 2/3. Sama juga dengan ini kan. So cara macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh, macam ni pun boleh. Faham? Faham ke? Okey, faham. Okey. So yang macam tadi tu harga minimum sebiji apple yang Puan Sami harus jual agar tidak mengalami kerugian. Okey, sekarang ni tadi dia beli satu biji apple berapa? Masa sebelum dia nak jual kat kedai tu dia beli apple 80 sen. Semua biji apple dia beli ada 90 biji apple. Masa mula-mula dia beli tu 90 biji apple. Satu apple harga 80 sen. So berapa jumlah wang yang dibelanjakan? So 80 sen ni darab dengan 90 biji apple. So berapa dia dah belanjakan? Darab berapa dapat berapa? RM72 kan? 72. Okey. Dia dah belanjakan wang sebanyak RM72. Okey. Tapi ada apple yang rosak kan? Ada apple yang rosak. So bila ada satu paket tu ada 2 apple yang rosak. So yang eloknya 4 biji apple yang elok. So kalau 15 paket ada 60 apple yang elok. So hanya 60 apple je lah yang dia dapat jual. Sebab itu je yang elok. Okey, so ada 60 biji apple sahaja yang dia dapat jual. So 60 biji apple tu dia kena jual berapa supaya dia tak mengalami kerugian. Dia kena dapatkan balik juga wang RM72 ni. Dia tak cakap, dia tak nak Sami tu dapat untung kan. Dia tak sebut, dia tak ada dah cakap berapa biji apple yang harus dia berapa harga apple yang harus dijual agar Puan Sami ni mendapat keuntungan. Dia tak sebut pasal untung, dia hanya cakap tak mengalami kerugian. Dia tak cakap pasal nak dapat untung So kalau tak nak mengalami kerugian, dia kena make sure dia dapat jugalah balik RM70 ni. So nak buat macam mana? RM70 ni bahagi dengan biji apple yang dia dapat jual tu apa? 60 biji apple je kan yang elok. So 60 biji apple yang elok tu. So bila bahagi dapatlah, tadi kawan-kawan dah dapat jawapan. Apa jawapannya? Tu Faisal dah jawab dah. RM1.20. So satu biji apple dia kena jual RM1.20 supaya dia dapat cover balik RM72 ni. So dia tak rugilah. Faham? Soalan dia kata dia tak nak rugi tau. Bukan dia nak Puan Sami ni dapat untung. Kalau dia kata dia nak Puan Sami ni dapat untung, dia kena jual harga yang jumlah dia boleh
lebih daripada RM70 tu. Tu boleh dapat untung. Tapi tak sebut kan dapat untung. Faham tak soalan ni? Faham ke tidak? Respon faham ke? Okey. Faham ke soalan C ni? Faham. Okey, next. Okey, ni nombor 2 pula. Okey, di sebuah pameran keberangkalian pengunjung pada hari pertama 3/5. Oh, hari pertama. Okey, harga tiket bagi seorang pengunjung RM8. Okey, dan jumlah pengunjung sepanjang penganjuran pameran tersebut ialah 650 orang. Okey, hitung jumlah kutipan bayaran tiket untuk pada hari pertama. Okey, dia dah kata dah 3/5 ni adalah keberangkalian pengunjung. Okey, pada hari pertama. Ni hari pertama. So, berapakah bilangan pengunjung sebenarnya? Berapa? Berapa bilangan pengunjung? Yang ni dia bagi bentuk keberangkalian. Kamu nak kena cari bentuk ni dalam bilangan. Berapa bilangan pengunjung? So, nak kira macam mana? So, bilangan pengunjung tak tahu kan? So, kamu buatlah dia X. So, X per dengan semua pengunjung. X tu bilangan pengunjung hari pertama tau. Okay, so X per dengan semua pengunjung sepanjang pameran tu 650. Jadi keberangkalian dia akan dapat ni 3/5. So carilah nilai X. So nak cari nilai X macam mana ni? Okay, saya nak cari nilai X. Kita buat apa? Cikgu dah ajar kan? Kita buat darab silang. Okay. So 5 darab X, 5X. 650 darab 3 berapa? Sekejap kalkulator. Okay. 650 darab 3. 1950 kan? 1950. So nak cari X sahaja. 1950 bahagi 5. Kanan bahagi kiri. So dapatlah 390. So bilangan pengunjung pada hari pertama adalah sebanyak 390. Okey, hari pertama 390. Dapat tak 390 ni? Kan? So bilangan pengunjung hari pertama sebanyak 390 lah. Sebab nanti bila kamu buat 390 per dengan semua pengunjung 650, kamu pemudahkan. Okey, kamu pemudahkan, nanti kamu akan dapatlah yang ni 3/5 ni. Betul tak? Kita tengok sekejap. 65 berapa lah tu? 65 bagi 5. Oh, 3. Cuba ni, 39 bahagi 13. 39 bahagi 13 dapat 3. 65 bahagi 13, 65 bahagi 13 dapat 5. So betul lah keberangkalian dia 3/5. Ni bentuk keberangkalian. Kita nak bilangan pengunjung sebenar. Tu yang kena cari tu. Okay, tu yang dapat bilangan pengunjung sebenarnya 390. Nak dapatkan tu kamu buatlah bilangan pengunjung sebenar tu, tak tahu kan? So buatlah X. So X per semua pengunjung dapat keberangkalian dia 3/5. Nanti buat darab silang dapat 390. Faham ke? Respon, faham ke tak? Faham tak soalan ni nombor 2? Sekejap. Mana ke? Mana tadi? Ibu kat sini. Okay, sekejap Okay. Okay, faham. Okay, so dah dapat dah bilangan pengunjung 390. Dia nak apa pula? Dia nak jumlah kutipan bayaran. Okay, satu tiket harga dia RM8. Seorang harga tiket seorang RM8. So kalau 390 kamu darab lah. RM8 darab dengan 390 pengunjung. Nampak apa? Respon.
Dah kira kan dapat berapa? Berapa dapat? Respon dapat berapa? Okey, betul Aisyah. Harga dia adalah RM3,120. Okey, itulah jumlah kutipan. Okey. Next. Nombor 3. Okey, nombor 3 dia kata jadual di bawah menunjukkan saiz baju sukan. Okey, jika keberangkalian memilih murid yang memakai baju sukan, nampak tu dah. Okey, keberangkalian nak memilih murid yang memakai baju sukan bersaiz M ialah 1/3. Ni dalam bentuk keberangkalian tau, 1/3. So, cari keberangkalian murid yang memakai baju sukan lebih besar daripada saiz M. Allah, kenapa tak berapa clear? Ni lebih, sekejap Dia nak soalannya lebih besar daripada saiz M. Okey. So keberangkalian murid nak pakai baju sukan saiz M ni keberangkalian dia 1/3. Macam mana dia dapat keberangkalian dia 1/3? So dia tengoklah bilangan baju saiz M ni ada berapa. 110 kan. So 110 per dengan semua bilangan murid. Semua bilangan murid tapi dia bagi S 90, dia bagi SL 40, dia tak bagi murid yang saiz L. So tak apa, kamu buat je lah 110 ni per dengan semua jumlah. J tu jumlah. Okay, nak tahu jumlah berapa kan, jumlah bilangan murid ni. So buatlah per dengan jumlah. And then sama dengan keberangkalian dia akan dapat 1/3. So kamu kena cari J. So nak cari J macam mana? Darab silang. J darab 1 J. 110 darab 3 dapat berapa? 110 darab 3 330. So jumlah bilangan murid sebenarnya 330. So boleh tak cari X? Cikgu dah bagi dah bilangan murid jumlah dia 330. So nak cari X macam mana? Berapa nilai X? Respon. Okey. Berapa nilai X? $90 kot. Ya betul 90. So tadi dah tahu kan jumlah dia 330. Jadi 330 tolak yang bilangan murid S ni 90, tolak yang saiz M ni bilangan murid saiz M 110, tolak dengan bilangan murid SL 40. So nanti akan dapat 90. So X tu adalah 90. So ada 90 murid saiz L. Okey, sekarang ni dia nak apa pula? Dia nak keberangkalian. Kalau keberangkalian maksudnya jawapan nanti kena bentuk pecahan lah ya, pecahan terringkas. Okey, cari keberangkalian murid yang memakai baju sukan lebih besar daripada saiz M. So yang besar daripada saiz M ni adalah saiz apa? L dengan SL kan? So tambahkan 90 tambah 40 130. Jadi 130 per dengan semua murid berapa? 330 kan? 330. So inilah keberangkalian dia bentuk pecahan. Tapi kena bagi apa? Dalam bentuk terringkas. So terringkas dapat berapa ni boleh potong. So tinggallah apa? Boleh tak bahagi lagi? Tak boleh kan? So 13 per 3. Okey, dapat tak jawapan ni? Okey, dapat ke jawapan ni? Dapat kan?
Okey, dapat. Okey, bagus. Okey, next. Kita pergi soalan ni lah. Ni pun ada dalam buku kamu. Okey. Dia kata, kejap. Okey, sebuah kotak mengandungi 3 keping kad. Ada kad A, kad B dengan kad C. Bayangkan dalam kotak tu ada kad A, kad B dengan kad C. Okey, lepas tu kamu pun pilih kad kan tanpa tengok kotak tu. Kamu pilih secara rawak, okey, secara random daripada kotak tersebut. And then tengok kad apa yang keluar. Contohnya kamu dah tiba-tiba kamu tengok dapat kad B kan. Okey, dah dapat itu ambilan pertama. Kemudian kad B tu kamu masukkan balik dalam kotak tu and then kita buat pula ambilan yang kedua. Tengok pula kad apa. So dia nak apa? Bina gambar rajah pokok. Nak bina gambar rajah pokok pun 2 markah . Okey. So cikgu dah ajar kan cara nak buat gambar rajah pokok yang ada banyak cabang-cabang tu. Kan? Okey. So kita buat lain ni. Okey, ni ambilan pertama. Okey, ambilan pertama. So masa kamu masukkan tangan kamu dalam kotak tu, okey ni kotak kan. Ni kotak. So dalam kotak ni sama ada dia ada dia ada 3 kad. Kad A, lepas tu kad kad B dengan kad C. Okey. Ambilan pertama kamu ambil kad. Kita tengok yang keluar. Tengok yang keluar kad B. Okey. So nanti kamu masukkan balik kad B. And then kita tengok pula ambilan kedua dapat apa. Adakah dapat kad B juga. Macam itulah . So kita ada ambilan pertama dan kita juga ada ambilan kedua. Okay, ni ambilan kedua. Okay, ambilan pertama, okay nak tengok kamu dapat kad A ke. Tak payahlah tulis kad kita buat A je. Kamu dapat kad A ke ataupun kamu dapat kad B ke ataupun kamu dapat kad C. Okay, so nanti kamu masukkan balik kad tu dalam kotak and then kita buat ambilan kedua. So mungkin ambilan kedua kamu tu adalah A juga ataupun mungkin ambilan kedua kamu tu B ataupun mungkin ambilan kedua kamu tu C. So partner dia mungkin AA, okay, mungkin AB, mungkin AC. So itulah kepangkalian dia. Faham? So kat sini kamu buatlah kat sini. Kesudahan dia mungkin AA, mungkin AA, mungkin AB, mungkin AC. Okey. Ataupun ambilan pertama kad kamu tu B. Okey, B. Lepas tu kamu masukkan B ni dalam kotak. And then ambilan kedua tu mungkin apa? Mungkin A, mungkin B, mungkin C. So ni lah partner dia. Okey. So kesudahan dia mungkin apa? BA, BB dengan BC. Okey, next. Kalau ambilan pertama tu kat C pula. Okey. Tu masukkan balik kat C dalam kotak. And then ambilan kedua mungkin A, mungkin B, mungkin C kan. So itulah partner dia. So partner dia C dengan A atau mungkin C dengan B atau mungkin C dengan C. So itulah gambar rajah pokok. Buat macam ni 2 markah. Okey. Okey, next. Soalan kita pun jawablah soalan kan. Okey, berdasarkan gambar rajah di atas, gambar rajah pokok yang kamu dah buat tu, senaraikan ruang sampel bagi eksperimen ini. So inilah sampel-sampel kita ni. Ada banyak sampel. Ada berapa ni? Ada 9 sampel 9 sampel kita. Kenapa ni? Okey, so kamu pun senaraikan sampel kita. So sampel kita ada kad ni, okey, A dengan A. So buatlah A dengan A. Lepas tu A dengan B. Lepas tu A dengan C. Lepas tu B dengan A. B dengan B. B dengan C. C dengan A. C
C dengan B. Okay, C dengan C. Lepas tu mesti ada ni pembuka dengan penutup ni. Okay, itulah kita punya sampel. Okay, faham? Sebenarnya 9 kan? Okay, 9. Okay, next. Hitung keberangkalian sekurang-kurangnya satu huruf konsonan yang dipilih. Kamu tahu kan huruf konsonan? Huruf konsonan ni adalah huruf yang selain daripada apa? Huruf konsonan adalah huruf selain daripada A, E, I, O, U. Selain. A, I, O, U tu apa? Huruf apa? A, I, O, U tu adalah huruf vokal dia nak huruf konsonan. So tengok kat sini. A dengan A ni adakah dia huruf konsonan? Respon. Ni A, kad A dengan kad A. Konsonan ke? Bukan kan? Dia vokal, so tak boleh. Okey, yang ni A vokal tapi B konsonan. Okey, boleh diterima sebab dia kata sekurang-kurangnya. Dia kata apa? Sekurang-kurangnya satu huruf konsonan. So A dengan B ni bolehlah ada B juga. Okey, ni A vokal tapi C konsonan. So boleh. B konsonan, A vokal. Okey, B ni boleh. Ni B konsonan, B konsonan. Okey, sila boleh. Lepas tu B dengan C. B dengan C memang konsonan pun. Okey. Boleh. Lepas tu C dengan A. C konsonan, A vokal. Okey, tapi C boleh. Next. C dengan B. C konsonan, B konsonan. Okey, C. Okey, ni konsonan. So ada berapa ada berapa ni huruf konsonan kat sini? Ada 1, 2, 1, 2. Nampak ke? Maksudnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8. So keberangkalian untuk mendapat huruf konsonan tu 8 per dengan semua ada berapa? Semua kesudahannya ada berapa? Ada 9 kan? So 8 per 9. So 8 per 9. Dapat ke 8 per 9? Ya betul 8 per 9. Okay, next. Soalan ni nak pula. Hitung keberangkalian peristiwa pelengkap. Okay, ingat tak pelengkap tu apa? Respon. Apakah itu pelengkap? Pelengkap tu apa Faisal? Ya opposite. Okay, dia opposite. Dia dia selain daripada, okay, dia selain daripada. So kalaulah yang huruf konsonan ni keberangkalian ni dapat 8 per 9. So selain daripada huruf konsonan, itulah kita panggil pelengkap So pelengkapnya adalah, ni soalan C dia nak pelengkap. So pelengkapnya adalah selain daripada huruf konsonan yang 8 per 9 ni. So kamu nak dapat yang pelengkap tu, kamu tolak. Okay, tolak. So 9 per 9 tolak 8 per 9. Dapatlah 1 per 9. Okay, itulah jawapannya 1 per 9. Boleh? Okay, dapat 1 per 9. So nanti kalau dalam soalan peksa ke kan, kamu nampak pelengkap ni, janganlah kamu macam blur pula pelengkap tu maksudnya selain daripada, okay? Opposite. Okay. Boleh ke pelengkap ni? Respon. Faisal je yang respon, yang lain tu. Okay. Yang lain macam mana? Okay, Aisyah jawab boleh. Okay. Next, soalan C. Kenapa dia lari? Okay, soalan C. Jadual 1 menunjukkan bilangan guli putih dan guli hitam dalam sebuah bekas. Cari nilai Y jika keberangkalian memilih guli putih secara rawat daripada bekas tersebut ialah 5 per 6. Dia suruh cari nilai Y. Dia dah bagi dah keberangkalian guli putih 5 per 6.
Ini dalam bentuk keberangkalian tau. Kita nak tahu bilangan sebenar. Okay, kita nak tahu bilangan sebenar guli putih. So tak tahu kan? So kamu buatlah Y. Okay, tak tahu kan bilangan sebenar. Jadi sekejap. So Y per dengan bilangan sebenar guli putih tak tahu Y per dengan jumlah guli. Jumlah guli tu maksudnya hitam campur putih ni lah. So jumlah dia berapa? Putih memang tak tahu pun. Tapi hitam tahu kan. So hitam 84 tambah dengan putih tak tahu kan. So buatlah Y juga. Okay. So ni yang bawah tu jumlah ni jumlah guli. Okay, jumlah guli yang Y tu adalah bilangan guli putih. Okay, so Y per dengan 84 tambah Y. Okay, and then keberangkalian dia akan dapat 5 per 6. Ni 5 per 6 So carilah nilai Y. Boleh buat tak? Okay, boleh buat tak ni? Ini dah tajuk apa Tajuk persamaan linear kan? Okay, so kalau apa ni nampak pecahan, kamu nampak pecahan kiri dengan kanan, kamu buatlah darab silang. So yang ni 5 darab 84 tambah Y. Yang ni 6 darab Y, 6Y. Okay, 5 darab 84 berapa? 5 darab 84, 420. 420 tambah 5 darab Y. Okay, ni darab maksud dia. 5 darab Y, 5Y. So sama dengan 6Y. Lepas tu cikgu nak tukar ni cikgu nak tukar kedudukan. Senang sikit. Ni tukar sini, ni tukar sini. So cikgu tukar je 6Y sama dengan 420 tambah 5Y. Tu cikgu tukar kedudukan Wah. Tengok. Dia lain lagi Okey. Lepas tu buat apa? Susun abjad belah kiri kan. So ni abjad ni 6Y. Ni 5Y ni kat kanan kena pindah. Positif 5Y pindah jadi apa? Negatif kan. Tu yang dia tolak tu. Tolak 5Y. Lepas tu yang kanan nombor. Okay, kanan memang nombor pun 420. Okay, so 420. So 6Y tolak 5Y, 1Y sama dengan 420. So dapatlah guli putih sebanyak 420. Okay, dapat tak 420? Okay, dapat tak guli putih 420? Okay, dapat Good. Okay, next. Okay, seterusnya jika 62 guli hitam ditambahkan ke dalam bekas itu, berapakah keberangkalian guli hitam yang dipilih? Okay, sekarang ni dia nak keberangkalian guli hitam. Okay, dia dah kata dah guli hitam ditambah 62 biji lagi. So hitam bermula 84 tambah 62. So berapa 84 tambah 62? Jadi jumlahnya akan jadi 84 tambah 62. Okay, dia akan dapat 146 kan. So inilah guli hitam 146. Jadi keberangkalian guli hitam 146 per dengan semua guli. Okey, tadi hitam 146 tambah dengan putih 420. Berapa? 146 tambah 420. 566. Okey, 566. So itulah keberangkalian dia, tapi kena bagi jawapan termudah. Berapa? 144 bahagi 566. Dapat berapa? Respon 146. 146 bahagi 566. Berapa termudah dia? Ya betul. 72 ke 73? 146 kan? Buat balik. Dapat 73 kan? 73 per dengan 283. Dapat tak? Ya 73. Okey betul 73.